Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 um, akan kupaskan tentang soalan nombor 8. Okey. Soalannya yang berbunyi, Koperasi Kaki Tangan Majlis Pembandaran Tasik adalah sebuah koperasi seberguna kaki tangan kerajaan di daerah Tasik. Pada 30 Jun 2015, dalam mesyuarat lembaga yang lalu, ALK telah sebulat suara meluluskan pembelian satu lot rumah kedai di Tasik Biru dengan harga RM1 juta. Selepas menandatangani perjanjian jual beli, koperasi telah membayar 10% daripada deposit kepada pemaju MKH Berhad sebanyak RM100,000. Untuk membayar baki harga pembelian rumah kedai itu, koperasi telah membuat pinjaman sebanyak RM900,000 daripada Bank Mudah Dapat. Mengikut Undang-Undang Kecil 9/1I, koperasi boleh membuat pembelian harta alih atau tidak alih berdasarkan keputusan Mesyuarat Agung yang lepas pada tahun 2014. MAT, Mesyuarat Agung Tahunan telah meluluskan had maksimum keterhutangan koperasi tidak melebihi daripada RM500,000. Dalam kes ini, keputusan pembelian rumah, kedai dan pinjaman bank dibuat dalam mesyuarat lembaga. Pada Mesyuarat Agung Tahunan yang diadakan pada 29 Disember 2015, satu usul untuk meluluskan pembelian rumah kedai itu telah dikemukakan oleh lembaga. Tetapi usul itu tidak diluluskan oleh Mesyuarat Agung kerana tidak bersetuju dengan tindakan ahli lembaga koperasi dan pembelian itu. Tiada keputusan telah dibuat pada Mesyuarat Agung itu. Dalam Mesyuarat Agung Tahunan 2015 pula, mesyuarat telah mengambil keputusan agar rumah kedai itu dijual ekoran daripada kegagalan lot rumah jual mengakibatkan perjanjian jual beli dibatalkan dan wang deposit RM100,000 dirampas oleh pihak pemaju. Pada Mesyuarat Agung Tahunan 2016, seorang anggota koperasi bernama Zainal Abidin telah berura-ura untuk mengambil tindakan undang-undang dengan merujukkan kes ini ke Tribunal Koperasi menuntut supaya semua anggota lembaga membayar ganti rugi terhadap kerugian RM100,000 yang ditanggung oleh koperasi. Okey. Isu persoalan yang pertama akan saya berikan kepada Nik Nur Emilia. Isu yang persoalan 1. Koperasi Kaki Tangan Majlis Pembandaran Tasik ini membuat pinjaman sebanyak RM900,000 untuk satu pembelian satu lot rumah kedai yang bernilai RM1 juta. Mereka ingin membuat pinjaman daripada Bank Mudah Dapat. Walau bagaimanapun, pinjaman tersebut dibatalkan kerana ia telah melebihi jumlah had maksimum keterhutangan koperasi yang tidak boleh melebihi RM500,000. Peruntukan undang-undang. Undang-undang Koperasi Seksyen 63/3 pada setiap mesyuarat agung tahunan, koperasi hendaklah memberitahu anggotanya mengenai deposit ataupun pinjaman yang diterima dan menetapkan had maksimum yang diadakan. Sekejap Amy, slide dah gerak sekejap. Media keluar ke? Slide, sekejap. Media? Ya, Tu ada Teha nak masuk. dah masuk dah. Okey, teruskan Emilia. Isu dan persoalan 1. Koperasi Kaki Tangan Majlis Pembandaran Tasik ini membuat pinjaman sebanyak RM900,000 untuk satu pembelian satu lot rumah kedai yang bernilai RM1 juta. Mereka ingin membuat pinjaman daripada Bank Mudah Dapat. Walau bagaimanapun,
Pinjaman tersebut dibatalkan kerana ia telah melebihi jumlah hak maksimum keterhutanan koperasi yang tidak boleh melebihi RM500,000. Peruntukan undang-undang. Undang-undang Koperasi Seksyen 63/3 pada setiap mesyuarat agung tahunan, koperasi hendaklah memberitahu anggotanya mengenai deposit ataupun pinjaman yang diterima dan menetapkan hak maksimum yang sedia ada. Huraian, pada mesyuarat agung tahunan yang lepas, ahli lembaga koperasi tersebut telah menetapkan hak maksimum keterhutanan koperasi sebanyak RM500,000. Dengan ini, mereka perlu mengemukakan kes ini ke mesyuarat agung agar dapat diselesaikan. Seterusnya, Syahira. Okey, isu dan persoalan yang kedua. Masyarakat telah mengambil keputusan agar rumah kedai itu dijual ekoran daripada kegagalan lembaga mematuhi undang-undang kecil dari koperasi. Isu ini berkait dalam peruntukan undang-undang fungsi mesyuarat agung 31/1. Fungsi mesyuarat agung tahunan termasuklah yang berikut. Ia membentangkan suatu laporan berkenaan dengan penerimaan deposit daripada anggota dan pinjaman daripada anggota dan bukan anggota. Dan menentukan mesyuarat agung ni menentukan hak maksimum keterhutanan koperasi tersebut. Huraian daripada isu ini ialah kegagalan ahli lembaga koperasi untuk membuat pembelian rumah kedai itu secara automatik dibatalkan kerana tidak dapat membayar dengan jumlah bayaran yang ditetapkan. Namun begitu, wang deposit yang bernilai RM100,000 telah dirampas oleh pihak pemaju itu. Seterusnya, Ustaz Wani. Isu dan persoalan ketiga, seorang anggota koperasi Zainal Abidin telah berura-ura untuk mengambil tindakan undang-undang dengan merujukkan kes ini ke Tribunal Koperasi untuk menuntut daripada semua anggota lembaga membayar ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh mereka. Mengikut peruntukan undang-undang Seksyen 83 Akta Koperasi 1993, suatu tribunal yang ditubuhkan di bawah subseksyen (1) hendaklah mendengar dan menentukan apa-apa pertikaian mengikut pengertian subseksyen 82(1) dan (2) yang dirujukkan kepadanya di bawah seksyen ini. Menteri boleh membuat apa-apa peraturan yang selaras dengan peruntukan akta ini sebagaimana yang perlu atau suai matlamat bagi maksud memboleh tribunal menjalankan fungsinya dan khususnya. Tanpa menjejaskan keluasan kuasa yang disebut terdahulu, peraturan-peraturan itu boleh mengadakan peruntukan bagi penubuhan, pegawai dan prosidin tribunal itu. Huraian, tidak kira sesiapa pun sama ada menteri, ketua atau pendaftar boleh menubuhkan tribunal koperasi untuk menyelesaikan sebarang masalah yang perlu diselesaikan di dalam mesyuarat agung khas. Di dalam mesyuarat ini, satu keputusan patut dibuat dan dipersetujui oleh ahli lembaga. Kesimpulan, berdasarkan isu dan persoalan yang dikemukakan, sebelum melakukan apa-apa pembelian atau pinjaman, ahli lembaga koperasi mestilah melakukan perbincangan bersama untuk mendapatkan persetujuan dalam mesyuarat lembaga yang diadakan. Selain itu, ahli lembaga koperasi mestilah memberi penekanan terhadap undang-undang kecil dan akta koperasi yang digunakan semasa melakukan pembelian atau pinjaman. Oleh hal yang demikian, ia dapat mengelakkan daripada berlakunya salah faham atau pembatalan semasa pembelian atau pinjaman dijalankan. Okey, dah habis ke? Dah. Alright, terima kasih kepada grup yang ke-8 ya di atas pembentangan tadi. Apa ya komen saya? Tadi saya tak sempat nak dengar isu yang pertama sebab saya disconnect tadi. Saya terkeluar daripada meeting. Masuk tu dan nak masuk isu yang kedua. Kalau boleh tengokkan isu yang pertama sekejap.
Boleh madam. Alright, ni isu yang pertama Koperasi membuat pinjaman, mereka ingin membuat pinjaman walau bagaimanapun. Okay. Jadi isu pertama dekat sekarang ni adalah berkenaan tentang pinjaman yang dibuat oleh koperasi. RM900,000 yang dipinjam dengan bank berbanding dengan had sebenarnya yang dibenarkan dalam mesyuarat agung. Jadi mungkin nanti bila awak revise balik awak punya written assignment, awak buat dalam bentuk isu seperti adakah koperasi telah membuat pinjaman seperti yang telah diputuskan mengikut had maksimum keterhutangan koperasi. Jadi sebenarnya topik ni saya tak ajar lagi pada awak semua sebenarnya minggu ni tapi overall awak boleh juga faham tentang soalan yang saya maksudkan dalam soalan yang ke-8 ni. Jadi isunya kalau kita lontarkan adakah koperasi telah melanggar keputusan sebab mesyuarat agung hanya benarkan RM500,000. Tapi kenapa koperasi buat pinjaman lebih daripada RM500,000? Jadi huraiannya, kesimpulannya awak boleh cakap koperasi telah melanggar had maksimum kehutangan yang telah dibenarkan dalam mesyuarat agung. Jadi kena ingat bila buat isu mesti dalam bentuk soalan yang mana kesimpulan dia mestilah menjawab balik awak punya isu. Kalau isu tu dia kata adakah anggota lembaga telah melakukan sekian. Jawapannya sama ada ya ataupun tidak. Jadi itu macam mana awak respon kepada isu ni. Ya madam. Tadi saya dikena lagi Tak dengar tadi. Boleh ubah kepada isu yang kedua. Okey. Jadi dalam isu yang grup buat, mesyuarat telah mengambil keputusan agar rumah kedai itu dijual ekoran daripada kegagalan lembaga mematuhi undang-undang kecil. Jadi dekat sini isu awak ni dia macam statement, penyataan. Jadi mungkin awak boleh ubahlah isu tu dia jadi dalam bentuk soalan supaya nanti huraian dia nanti jawapan daripada isu tu awak boleh menjawab balik daripada isu tu. Jadi kalau tengok isu yang ketiga, isu yang ketiga ni dari segi faktanya betul, cuma mungkin awak boleh ubah ayat dia dalam bentuk question, dalam bentuk isu, dalam bentuk soalan. Jadi dekat sini mungkin awak boleh ubah, adakah anggota koperasi boleh mengambil tindakan undang-undang untuk merujukkan kes ini ke tribunal? Jadi awak boleh jawapannya sama ada boleh ataupun tidak boleh. Jadi kalau ikutkan huraian yang awak bagi ni, cuba take slide seterusnya. Okey. Huraian dia? Okey. Huraian dia kalau tengokkan dia macam tidak menjawab kepada isu awak tadi. Kalau huraian ni dia pasal penubuhan tribunal. Huraiannya awak kena jawab isu tu sama ada anggota boleh tak bawa pertikaian pergi ke tribunal. Itu je. Jadi huraian ni mungkin awak ambil daripada akta sahajalah. Jadi overall saya berpuas hati jugalah sebab maknanya saya rasa kumpulan 8 ni faham tentang soalan. Mungkin dari segi bentuk cara olahan isu dengan huraian tu mungkin boleh diperbaiki lagi. Alright, terima kasih kepada kumpulan yang ke-8. Alright, thank you Wani. Terima kasih madam. Alright, boleh kita teruskan kepada kumpulan ke-7, soalan 7? Boleh madam. Boleh madam, kejap. Saya boleh present slide tak? Jap. Hello, dengar ke?
Dengar. Ya, dengar. In case kalau saya terdisconnect masa awak tengah present, awak just proceed saja ya. Okay. Nampak slide ke? Tak. Hello. Tak nampak. Nampak lagi. Sekarang? Tak. Belum lagi. Okay, start ni. Nampak slide ke? Tak nampak slide lagi. Nampak dah. Okey, nampak dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada Medium Armah dan semua rakan sekelas. So pada petang ni, kumpulan kami akan membuat pembentangan berkenaan soalan yang kami pilih, iaitu soalan 7. So sebelum tu, nama saya Muhammad Safiuddin bin Muhammad Rauzi dari semester 6 dan saya akan memulakan pembentangan ni. So next ya. Next. Syah. Start ni. Next. Share line slow kan? Thank you. So tunggu jap kot. Sorry madam, terkeluar. Fight boleh sambung kan? dulu. Nampak ke Din? Nampak Nampak. Nampak. Okay, saya sambung So kita pergi kepada soalannya, di mana isunya adalah Amin yang merupakan anggota Koperasi Sahabat selamanya Berhad. Dia tak puas hati dengan kesahan mesyuarat agung tahunan yang diadakan baru-baru ni sebab penyampaian notis mesyuarat kepada anggota tidak menepati peruntukan undang-undang kecil koperasi kerana Amin tidak menerima notis daripada pihak koperasi. Amin didapat makluman daripada setiausaha melalui panggilan telefon je. So bila Amin tanya kenapa jadi macam tu, setiausaha koperasi dia cakap, dia bagi alasan bahawa kertas A4 telah habis. So setiausaha koperasi membuat panggilan telefon kepada semua anggota. Amin telah meluahkan rasa tidak puas hatinya kepada rakan serumahnya, Fatah. Fatah menasihatkan kepada Amin untuk membuat aduan atau laporan tentang hal ini kepada pihak yang berkenaan. Tapi Amin tak tahu untuk mengadu perkara ni kepada siapa. Jadi dia hanya meluahkan kepada rakan serumahnya kerana Fatah adalah merupakan penasihat undang-undang di Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Fatah yang bersimpati dengan masalah rakannya itu telah mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Fatah telah menemui seorang peguam yang terkenal, Rosyam, untuk membawa kes ini ke mahkamah. Fatah menyatakan kepada Amin, jangan risau Min, aku akan dakwa Koperasi Sahabat selamanya Berhad ni bagi pihak kau. Kau jangan susah hati, serahkan saja semuanya kepada aku. Biar aku yang uruskan. Kau duduk diam-diam aja. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata daripada Fatah itu, Amin terus tersenyum dan berkata beres. Terima kasih Fatah. So, melalui soalan ni, isunya apakah persoalan atau isu-isu yang dapat anda kupas dan kaitkannya berdasarkan peruntukan undang-undang yang berkaitan. Adakah anda bersetuju dengan tindakan Amin dan Fatah tersebut? Next, Fat. Next. Alright. So, kita pergi kepada isu dan persoalan yang pertama. Isunya adalah penyampaian notis mesyuarat kepada anggota tidak menepati peruntukan undang-undang kecil koperasi kerana Amin tidak menerima notis daripada pihak koperasi. Beliau hanya dimaklumkan oleh setiausaha melalui panggilan telefon sahaja. Setiausaha koperasi memberikan alasan kertas A4 telah habis dan tempahan kertas belum sampai. Kerana itu setiausaha koperasi membuat panggilan telefon kepada semua anggota. So kita tengok kepada peruntukan Undang-Undang Kecil 28 di mana yang pertama, notis bagi sesuatu mesyuarat agung hendaklah diberi kepada anggota dalam tempoh tidak kurang daripada 15 hari sebelum diadakan mesyuarat agung itu. Yang kedua, notis hendaklah menentukan tarikh, masa dan agenda mesyuarat. Huraiannya adalah
mesyuarat agung tahunan MET yang diadakan itu sepatutnya dianggap tidak sah kerana satu keperluan asas untuk menentukan kesahihan mesyuarat adalah memberikan notis yang betul dan sesuatu mesyuarat hendaklah dipanggil dengan betul. Dan alasan kertas A4 habis yang diberikan oleh Setiausaha Koperasi itu dianggap tidak wajar lah kerana koperasi telah menetapkan tempoh yang agak lama untuk menyampaikan notis tersebut. Okey. So saya akan bagi isu yang kedua ni kepada rakan saya iaitu Syahril. Terima kasih. Soalan yang kedua. Amin mahu membuat Dan Syah slow lah. Syah, laporan atau aduan. Tapi beliau tidak tahu kepada siapa yang boleh beliau lakukan. Malah hello. Sambung Syah, sambung. Dengar. Okey, ulang balik Okey, kita teruskan dengan isu dan persoalan 2. Amin mahu membuat laporan atau aduan tetapi beliau tidak tahu kepada siapa yang boleh beliau laporkan. Malah beliau telah membuat kesilapan di mana beliau pergi membuat laporan kepada sahabatnya iaitu Fatah. Untuk makluman, Fatah hanyalah seorang penasihat undang-undang di Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dan beliau bukanlah ahli lembaga koperasi. Okay, menurut peruntukan undang-undang pertikaian Seksyen 84/1, segala pertikaian menurut subseksyen 82/1 Akta yang menyentuh hal penubuhan undang-undang kecil, pemilihan pegawai, perjalanan mesyuarat agung, pengurusan dan perniagaan koperasi hendaklah dirujuk kepada Suruhanjaya menurut peraturan. Untuk kurungan 2, mana-mana anggota yang dibuktikan telah membuat pengaduan atau merujukkan pertikaiannya kepada mana-mana orang selain daripada Suruhanjaya hendaklah dianggap telah bertindak dengan cara yang mudaratkan kepentingan koperasi dan boleh dikenakan tindakan menurut Undang-Undang Kecil 23. Menurut kurungan 3, 22/1, Akta hendaklah dirujuk kepada Mesyuarat Agung Koperasi untuk penyelesaiannya. Apa-apa pertikaian yang tidak dapat diselesaikan hendaklah diputuskan oleh Suruhanjaya dan keputusannya adalah muktamad. Okey, untuk Ryan, langkah yang Amin perlu lakukan ialah beliau sepatutnya membuat aduan atau laporan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan koperasi seperti ketidakpuashatian terhadap notis mesyuarat yang dikeluarkan oleh koperasi itu kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia kerana Suruhanjaya Koperasi Malaysia merupakan ketua pendaftar yang bertanggungjawab mengendali kes-kes berkaitan dalam koperasi. Seterusnya saya serahkan kepada isu persoalan yang ketiga. Thank you. Fahad? hello. Boleh dengar ke? Boleh. Dengar. Okey. Seterusnya kita sambung kepada isu dan persoalan yang ketiga. Amin tidak menerima notis daripada pihak koperasi. Beliau hanya dimaklumkan oleh setiausaha melalui panggilan telefon saja. Depan kertas belum sampai. Kerana itu setiausaha koperasi membuat panggilan telefon kepada semua anggota. Peruntukan Undang-Undang Kecil Koperasi, tugas usaha
Seksyen 51 yang setiausaha hendaklah menjalankan tugas-tugas seperti berikut. Pertama, memanggil dan menghadiri mesyuarat agung, mesyuarat lembaga dan mesyuarat jawatankuasa dan menyampaikan segala laporan dan dokumen untuk pertimbangan mesyuarat-mesyuarat itu. Yang kedua, merekodkan perjalanan dan keputusan suatu mesyuarat. Yang ketiga, menyenggara dan memaskini semua daftar anggota, daftar penama, buku dan laporan yang dihendaki oleh lembaga. Yang keempat, menguruskan surat menyurat sebagaimana yang diarahkan oleh lembaga. Yang terakhir, menyimpan dan setiausaha koperasi sahabat selamanya tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan sempurna kerana beliau hanya membuat panggilan telefon sahaja kepada semua anggota koperasi tanpa membuat sebarang notis MAT, Mesyuarat Agung Tahunan, atau iaitu senarai hitam putih. Jadi kesimpulannya ada 3. Yang pertama, setiap anggota yang menguruskan Mesyuarat Agung Tahunan koperasi mestilah bertanggungjawab dalam menjalankan tugas mereka dengan cermat dan tulus. Hal ini demikian kerana setiap kelakuan yang ditunjukkan akan sentiasa dinilai dan diperhati oleh pihak lain seterusnya akan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan anggota dalam sesuatu organisasi. Yang kedua, setiap hal atau masalah dalam mesyuarat agung seperti kes Amin ini, mereka juga perlulah bijak membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan membuat aduan kepada pihak yang bertanggungjawab iaitu Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan yang terakhir sekali, semua ahli lembaga koperasi tidak kira sama ada pengurusi, bendahari maupun setiausaha koperasi itu mestilah menjalankan tugas dan kuasa yang telah diberikan melalui undian dalam Mesyuarat Agung Tahunan. Ini kerana mereka telah diamanahkan dan dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan mentadbir koperasi tersebut dengan cekap dan amatur dan teratur. Terima kasih. Okey, dah habis kan? Dah. Alright, terima kasih kumpulan yang ke-7. Jadi ada 3 isu yang dikemukakan. Alhamdulillah, saya rasa lega jugalah sebab nampaknya awak semua memahami soalan ataupun kes yang saya bagi. Ya, dan isu peruntukan undang-undang dan juga huraian yang awak bagi pun memadailah bagi saya walaupun topik tu saya belum ajar lagi. Ya, jadi tahniah juga saya ucapkan. Walaupun mungkin nanti grup tolong betulkan juga bahagian isu dan persoalan. Mungkin isu, fakta dalam isu tu betul. Mungkin bentuk isu tu, bentuk soalan tu nanti awak tolong perbaiki sikit lah. Right, jadi overall saya suka juga kumpulan yang ke-7 ini dengan kumpulan yang ke-8 tadi buat pembentangan. Right, terima kasih kepada kumpulan soalan ke-7. Boleh kita sambung pembentangan yang terakhir? Boleh. Alright, thank you Fatih. Boleh inilah stop presenting. Nampak ke? Nampak. Assalamualaikum. Hari ini kita akan present untuk question nombor 9. So soalannya, koperasi tebing tinggi bersatu berhad adalah koperasi serbaguna yang dianggotai oleh penduduk daerah tebing tinggi yang bekerja sebagai peneroka. Pada 20/6/2015, Koperasi Tebing Tinggi Bersatu Berhad telah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan MAT kali ke-15. Semasa agenda membincangkan penyata kewangan, ramai anggota tidak berpuas hati tentang pengurusan kewangan koperasi. Pada tahun itu, koperasi tidak dapat mengisytiharkan dividen
kerana koperasi mengalami kerugian. Anggota amat tidak berpuas hati terhadap prestasi anggota lembaga kerana tidak menguruskan aktiviti dengan cermat. Ekoran daripada itu, apabila tiba ke agenda keempat iaitu pemilihan ALK, seorang anggota bernama Azri telah bangun dan mengemukakan usul tergempar supaya semua LAK tahun 2014 dan 2015 digugurkan. Usulnya disokong oleh seorang anggota bernama Ramli. Alasan yang diberikan ialah supaya dapat digantikan dengan LAK yang lebih kompeten dan berkelayakan. Justru itu, pengurusi mesyuarat telah menyerah kepada anggota mesyuarat agung untuk membuat keputusan sama ada hendak menerima usul ini atau menolak. Undian telah dijalankan dan keputusannya ialah 100 orang bersetuju supaya digugurkan ke semua LAK manakala 72 orang tidak bersetuju. Berikutan itu, kesemua LAK bagi tahun 2014 dan 2015 telah ditamatkan pelantikan jawatan masing-masing. 15 LLK yang baru telah dipilih dalam mesyuarat agung itu. Selepas pemilihan, 3 daripada LLK yang lama iaitu Normah Sabtu, Awang Putih dan Abdul Rahman tidak berpuas hati terhadap proses pemilihan LLK yang baru dan bercadang untuk merujuk perkara ini ke tribunal koperasi mereka. Mahu tribunal mengisytiharkan jawatan mereka sebagai lembaga masih lagi sah dan pemilihan anggota yang baru sebagai tidak sah. Next. Agenda pertama, silakan. Agenda pertama. Soalan. Soalan. Ashley. Oh ya. Maafkan saya. Elilek. Semasa agenda membincangkan penyataan kewangan, ramai anggota tidak berpuas hati tentang pengurusan kewangan koperasi. Pada tahun itu, koperasi tidak dapat mengisytiharkan dividen kerana koperasi mengalami kerugian. Anggota amat tidak berpuas hati terhadap prestasi anggota lembaga kerana tidak dapat menguruskan aktiviti dengan cermat. Akta Koperasi 1993, Penyataan Kewangan dan Laporan Lembaga. Tiap-tiap koperasi berdaftar hendaklah pada suatu tarikh yang tidak lewat daripada 18 bulan selepas pendaftarannya dan selepas itu sekurang-kurangnya sekali dalam tiap-tiap tahun kalender membentangkan di mesyuarat agung tahunannya. Akaun dan kunci kira-kira suatu koperasi berdaftar dan subsidiarinya jika ada yang diteraudit dengan sewajarnya hendaklah dikemukakan kepada anggotanya tidak kurang daripada 15 hari dan kepada ketua pendaftar tidak kurang daripada 30 hari selepas mesyuarat agung tahunan. Dan ketua pendaftar boleh memberikan apa-apa pandangan sebagaimana yang difikirkan patut mengenai akaun dan kunci kira-kira itu. Agenda kedua. Ellie, next. Agenda keempat iaitu pemilihan LAK. Seorang anggota bernama Azri telah bangun dan mengemukakan usul tergempar supaya semua ALK tahun 2014-2015 digugurkan. Usulnya disokong oleh seorang anggota bernama Ramli. Alasan yang diberikan ialah supaya dapat digantikan dengan ALK yang lebih kompeten dan berkelayakan. Justru itu, pengerusi mesyuarat telah menyerahkan kepada anggota mesyuarat agung untuk membuat keputusan sama ada hendak menerima usul ini atau menolak. Undian telah dijalankan dan keputusannya ialah 100 orang bersetuju supaya digugurkan ke semua ALK manakala 72 orang tidak bersetuju. Berikut itu kesemua ALK bagi tahun 2014-2015 telah ditamatkan pelantikan jawatan masing-masing. 15 ALK yang baru telah dipilih dalam mesyuarat agung. Next. Napuk Ellie, napuk. Kelayakan bagi dipilih menjadi anggota lembaga atau jawatan kuasa audit dalaman. Tidak seorang pun layak dilantik menjadi anggota lembaga atau jawatan kuasa audit dalam masa satu koperasi berdaftar jika dia telah sampaikan atas suatu kesalahan di bawah akta. Dia telah dipecat sebagai pekerja suatu koperasi berdaftar. Tiada seorang pun layak dilantik menjadi anggota jawatan kuasa dalam suatu koperasi berdaftar jika dia telah dilantik menjadi anggota lembaga koperasi berdaftar.
dan tidak seorang pun layak dilantik menjadi anggota lembaga sesuatu koperasi berdaftar jika dia telah dilantik menjadi anggota jabatan kuasa audit dalam koperasi berdaftar itu. Dari tahun ketiga pendaftaran suatu koperasi tiada seorang pun boleh dilantik menjadi anggota lembaga koperasi berdaftar itu melainkan jika dia telah menjadi anggota koperasi berdaftar itu selama tempoh minimum 2 tahun. Subsection 3 tidak terpakai bagi suatu koperasi berdaftar yang anggotanya berjumlah 100 orang atau kurang daripada itu dan bagi koperasi sekolah. Akta Koperasi 1993 pelucutan jawatan. Diamlah. Nampak kau? Menangis. Nampaknya ada gangguan di situ. Lag. Maaf. Akta Koperasi 1993 pelucutan jabatan anggota lembaga. Seorang anggota lembaga hendaklah lucut jabatannya dengan sendiri berkuasa serta-merta jika dia disabitkan atas kesalahan atau daftar atau kesalahan menurut akta atau peraturan. Menerima apa-apa pelantikan tetap yang bergaji di dalam koperasi ini. Tidak hadir dalam mesyuarat lembaga 3 kali berturut-turut melainkan dengan sebab yang diterima oleh lembaga yang telah dimaklumkan terlebih dahulu. Hilang kelayakan sebagai anggota menurut Undang-Undang Kecil 20 atau terhenti anggota menurut Undang-Undang Kecil 21. Okay, next Ellie. Okey, kita berada di agenda 3. Dengar ke? Dengar. Lag dah. Okey. Soalan. Selepas pemilihan 3 daripada LAK yang lama iaitu Normah Sabtu, Awang Putih dan Abdul Rahman tidak berpuas hati terhadap proses pemilihan LAK yang baru dan bersedang untuk merujuk perkara ini ke Tribunal Koperasi. Mereka mahu tribunal mengisytiharkan jawatan mereka sebagai lembaga masih lagi sah dan pemilihan anggota yang baru sebagai tidak sah. Okey. Akta Koperasi 1993 untuk menubuhkan suatu tribunal untuk melaksanakan fungsi yang dinyatakan dalam subsection kurungan 2. Suatu tribunal yang ditubuhkan di bawah seksyen kurungan 1 hendaklah mendengar dan menentukan apa-apa pertikaian mengikut pengertian subsection 82 kurungan 1 dan kurungan 2 yang dirujukkan kepada di bawah seksyen ini. Menteri boleh membuat apa-apa peraturan yang selaras dengan peruntukan akta ini sebagaimana yang perlu atau sesuai manfaat bagi maksud membolehkan tribunal menjalankan fungsinya dan khususnya tanpa menjejaskan keluasan kuasa yang disebut terdahulu. Peraturan-peraturan itu boleh mengadakan peruntukan bagi penubuhan pegawai dan proceeding tribunal itu. So huraiannya, bila kita tengok balik kat soalan dia ni, yang 3 LAK itu Normah Sabtu, Awang Putih dan juga Abdul Rahman ni tidak berpuas hati. Jadi dia nak buat tribunal. So tak boleh lah sebab diorang dah dilucutkan jawatan. Kalau diorang buat tribunal, so dia boleh jadi kekacauan. So itulah dia huraiannya. Sekian. Terima kasih. Abida. Okey, dah habis kumpulan ke-9. Okey, untuk grup ni dari segi huraian tu mungkin tidak berapa, adalah isu ada satu isu yang mungkin tidak berapa tepat, tapi saya tak anggap tu satu kesalahan lah sebab lagi satu saya belum ajar lagi topik tu, walau bagaimanapun awak semua boleh jawab. Alright, jadi terima kasih kepada kumpulan yang ke-9. Ya, tahniah diucapkan kepada ketiga-tiga kumpulan yang telah berjaya membentangkan hasil discussion assignment awak, walaupun banyak dugaan rintangan yang ada, ya, ada yang line putus, ada yang lag, ada gangguan-gangguan comel yang lain. Jadi
Jadi nampak betapa struggle-nya kita pembelajaran secara online ni. Alright. Jadi saya bercadang untuk kelas seterusnya pada hari Sabtu. Sabtu iaitu 13 hari bulan. Jadi awak semua okey untuk kita proceed kelas pada 13 hari bulan hari Sabtu pukul 2 petang. Ya, sebab saya tidak bercadang untuk proceed lecture pada petang ni memandangkan saya punya internet connection sangatlah teruk. Ya, jadi saya rasa agak tak lancar nanti untuk saya sampaikan apa yang topik yang agak penting ni lah, harta dan wang koperasi. Jadi bolehkah kita sambung kelas kita pada hari Sabtu ni? Boleh, insyaAllah. Boleh, madam. Okay, alright. Jadi bagi kumpulan 3 kumpulan yang baru buat pembentangan tadi, sila hantar awak punya written assignment pada saya. Dan kita jumpa hari Sabtu nantilah pukul 2 petang. Nanti saya akan bagi link. Alright. Jadi untuk minggu ni pun tidak ada quiz. Sebab saya pun perasan sebenarnya awak punya subjek yang lain pun punyalah banyak assignment dan juga presentation yang awak kena prepare kan. Okay, jadi kita tenang-tenang sajalah. Alright, okay, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you, madam. Thank you. Terima kasih, madam. Terima kasih.